KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam Didik TV KPM hari ini tentang sukses SPM 2022. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik dan sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini kita nak belajar tentang strategi, teknik untuk menjawab soalan apa? Mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 untuk tajuk bidang fikah korban. Jadi bersama dengan kita hari ini guru yang bukan calang-calang orangnya, hebat orangnya. Jom kita kenalkan dahulu guru kita. Lihat profil guru. Ya, bersama dengan kita di studio Ustazah Siti Rahmah Syahbudin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Syafiqah. Ustazah comel, menarik, cantik hari ini. Masya mana Allah. boleh lawan Syafiqah. Allahu Akbar. Lagi comel. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi Ustazah, Ustazah daripada Sekolah Menengah Sains Selangor ya Ustazah? Ya, Kuala Lumpur. Jangan lupa Kuala Lumpur. Betul. Jadi Ustazah, hari ini berkaitan dengan fikah. Bidang fikah korban. Ya, tajuk korban. Tajuk korban. Nampaknya ada yang terkorban lah hari ini, Syafiqah ya. Siapakah itu? Siapakah kita nantikan. Okey, jadi Ustazah, kita bukan sahaja berdua di studio pada hari ini. Betul. Kita ada bersama kita murid-murid di Google Meet daripada Sekolah Menengah Sains. Betul. Selangor juga kan Ustazah. Betul. Jadi Ustazah boleh perkenalkan mereka? Boleh, mari kita bersama dengan anak-anak ustazah, anak murid ustazah di Sekolah Menengah Sains Selangor. Yang pertama sekali anak murid ustazah yang berbaju merah, ya, Muhammad Jufri Effendi. Lambai sikit Jufri. Lambai sikit kat kamera. Okey. Yang kedua ialah Muhammad Alif Zaim. Lambai sikit Alif Zaim. Okey, yang ketiga Muhammad Is Zikri. Lambai sikit Is. Okey, yang keempat adalah Wan Najmi Naufal. Okey Najmi. Lambai sikit. Najmi, okey. Mereka ni anak-anak murid ustazah lah di Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Baik, itu dia murid-murid kita, jejaka-jejaka yang hebat, insya-Allah. Insya-Allah, bakal doktor, engineer ni. Insya-Allah. Amin. Jadi ustazah, untuk tajuk kita pada hari ini, bidang fikah korban. Mesti banyak kita nak belajar hari ini ustazah. Jadi saya persilakan kelas untuk ustazah hari ini. Ustazah ada 50 slide. Mari kita start. Boleh Syafiqah ya? Okey. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid ustazah yang berada di luar sana dan juga yang berada di Google Meet bersama ustazah pada hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi di rancangan Sukses SPM 2022 di channel Didik TV KPM. Pada hari ini seperti mana yang telah diwawarkan oleh hos kita yang cantik, manis, molek iaitu Da'i Syafiqah. Kita anak-anak murid bersama Ustazah, sekali lagi Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin atau nama singkatan Ustazah Usrah, Usrah, dalam tajuk bidang fikah korban. Jadi apa yang kita nak korbankan di sini? Banyak benda yang kita nak korbankan, tapi hari ini fokus kepada ibadah korban, ya. Jadi untuk tajuk bidang fikah korban ni anak-anak murid semua ada 3 objektif yang kita nak capai pada hari ini. Tengok betul-betul objektif yang kita nak capai. Yang pertama sekali adalah menyatakan 8 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk bidang fikah korban dengan betul. Jadi maksudnya untuk tajuk bidang fikah korban ni, Syafiqah, untuk menguasai sukses SPM ni, dia ada 8 subtopik. 8 subtopik ni kena dikuasai kerana dengan 8 subtopik inilah baru boleh dapat jawab soalan SPM dengan cemerlang, ya. Kemudian objektif yang kedua ialah daripada 8 subtopik ni murid-murid sekalian, kita boleh keluarkan
ya, murid-murid semua mesti dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 jenis. Ini paling kurang dah ni, Syafiqah. Ya. Kalau ikut ustazah ni lah yang kejam ni kan, 8 ni nak 8. Tapi tak apa. Kita letak objektif kita paling kurang dapat kenal pasti 3 jenis, ya. 3 jenis dan bentuk soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk bidang fikah korban ini dengan jelas. Jadi ustazah harapkan murid-murid luar sana habis je kita siaran kita ni dah boleh bidang fikah korban ni, inilah dia tajuk-tajuk yang boleh keluar dari dalam periksaan SPM nanti, ya. Kemudian objektif yang ketiga ialah murid-murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya kita dah tahu tadi apa dia punya bentuk dan jenis soalan yang akan keluar dari SPM. Kita pun akan ajar, ya. Ustazah akan ajar, jangan risau, kita akan share all the tips and secrets ya, untuk teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk bidang fikah korban ini dengan betul. So stay tune with us sampai akhir rancangan, ya. Okey, so kita masuk dalam subtopik bidang fikah korban ini. Ada 8 subtopik dalam bidang fikah korban ini mesti dikuasai oleh murid-murid di luar sana, kerana inilah dia soalan-soalan yang akan keluar dalam SPM nanti. Ini masuk soalan SPM 2022 ke, Syafiqah? Tunggulah soalannya keluar, ya. Tunggulah, tapi yang memang boleh jadi. Memang boleh jadi keluar, ya. Jadi anak-anak murid, Ustazah Jufri, Alif, Is, Najmi kena hafal. Kalau tak hafal, tunggu akibatnya, ya. Okey, yang pertama apa subtopik yang pertama? Maksud korban. Yang kedua, hukum dan dalil korban. Subtopik ketiga, binatang ternakan al-an'am yang disyariatkan korban. Ada dah kita dengar istilah-istilah baru kan? Al-an'am. Binatang apakah ini? Nanti kita kenal bersama-sama. Kemudian syarat sah korban. Subtopik yang kelima, perkara sunat korban. Subtopik yang keenam, tempoh masa pelaksanaan korban. Subtopik yang ketujuh, pembahagian daging korban. Dan subtopik yang ke-8, hikmah korban. So inilah dia anak-anak murid semua, 8 subtopik yang wajib dikuasai dalam tajuk bidang fikah kurban, ya. Jadi jangan terpedaya dengan tajuk dia kan, kurban. Nampak je satu, tapi rupanya banyak isi dia, ya. Okey. Kemudian kita masuk, dah masuk dah ni. Kita dah start dah, ya. Maksud kurban ialah menyembelih binatang ternakan al-an'am. Jadi kita dah masuk dah tadi, dah jumpa dah tadi ni perkataan al-an'am. Al-an'am ni apa dia? Al-an'am ni adalah binatang ternakan. Apa contoh binatang ternakan yang Syafiqah tahu? Lembu. Lembu lagi? Kambing. Kambing lagi? Banyak lah Ustazah dia tanya. Banyak lah kan. Betul. Yang dipelihara, itu maksudnya binatang yang dipelihara. Dan dia al-an'am ni dia mesti yang berkaki 4. Tapi berkaki 4 ni ada juga tahu binatang yang tak halal dia berkaki 4. Jadi ingat, al-an'am ni dia punya ciri dia berkaki 4 dan dia mesti halal dimakan berdasarkan syarak. Jadi ada yang 4 kaki tapi tak halal dimakan, dia tak masuk al-an'am, ya. Tak masuk. Dia ada juga binatang ternakan yang halal dimakan macam ayam, tapi memandangkan kakinya 2, ya, tidak bisa dikorbankan, ya. Tak boleh. Jadi dia tidak termasuk dalam binatang al-an'am, ya. Pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik. Jadi ingat, untuk korban ni, untuk masuk korban ni, dia menyembelih binatang ternakan al-an'am, tapi mesti ada pada waktu tertentu, ya. Murid-murid semua pada waktu tertentu, iaitu 10 Zulhijjah. Nak senang ingat tu raya pertama lah, Syafiqah. Raya haji pertama atau raya korban lah. Ya, kalau kat Malaysia ni murid-murid semua kita panggil raya haji, raya korban, samalah tu, ya. Dari raya pertama tu, ya, hingga akhir hari tasyrik. Ya Allah Ustazah, apa pula hari tasyrik Ustazah? Ya Allah, tolonglah Ustazah, kan. Hari tasyrik ni hari raya haji keempat. Senang nak ingat tu, hari raya haji yang keempat. Kalau tak nak hafal yang tu, hafal di hari tasyrik, senang, ya. Dan kemudian ada pula lagi tambahannya, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, ada 3 part. Ada 3 benda, 3 unsur dalam maksud korban. Inilah dia yang murid-murid semua kena hafal, ya. Jadi untuk subtopik maksud korban ni, dia akan masuk dalam kertas 1 SPM. Jenis soalannya memanglah maksud, pengertian, takrif. Kata tugas yang akan ditanya untuk soalan maksud ialah apakah
apakah dan nyatakan. Dan konstruk ni apa? Konstruk ni adalah kemahiran yang murid-murid perlu gunakan untuk menjawab soalan maksud ya. Jadi untuk menjawab soalan maksud, murid-murid perlu menggunakan kemahiran mengingat, dan tentulah mengingat. Kalau tak hafal memang tak boleh jawab ya. Dan memahami konsep dia supaya lebih mudah nak menghafal dan kemudian menjawab soalan tadi dengan tepat ya. Okey, jadi untuk teknik menjawab soalan maksud ni, markah dia biasanya dia memang akan peruntukkan 2 markah ya untuk menjawab soalan maksud. Dan 2 markah ni macam mana dia bagi? 1 main point, 1 markah. Jadi berapa main point diperlukan untuk jawab soalan ni? 2. Pandai Syafiqah. 2 main point ya, murid-murid semua. Jenis item untuk soalan maksud adalah subjective response terhad. Maksudnya adalah jawapan maksud mesti berdasarkan buku teks. Kalau jawapan tu tidak berdasarkan buku teks, maka minta maaf ya, markah tu dia akan ada masalah. Ya, kalau tak sama dengan buku teks, dia akan ada masalah. Maksudnya markah nak dapat penuh tu, dia susah nak dapat penuh. Macam itulah ya ceritanya. Okey, so teknik dia berikan maksud dari segi istilah, kerana kadang-kadang dalam tajuk Peringkat Islam ni dia ada bagi maksud dari segi bahasa, dia ada bagi maksud dari segi istilah. Jadi kalau murid-murid jumpa soalan maksud, mesti bagi dari segi istilah. Kecuali dia tanya, apakah maksud haji dari segi bahasa? Barulah bagi yang bahasa. Kalau tak, mesti bagi istilah. Jawab dalam bentuk perenggan, jangan point. Mesti ada 2 main point dibuat dalam 1 ayat. Ya, mesti buat dalam 1 ayat. Okey. So, tips untuk menjawab soalan maksud, bahagikan maksud tadi kepada 2 bahagian. Contoh yang untuk korban ni, dia ada 2 bahagian macam ni. Dan kenal pasti 2 main point. Untuk setiap bahagian maksud tu, bolkanlah. Ya, kalau dekat buku nota tu highlightkan ke apa ke kan. Kemudian sebaik-baiknya gunakan ayat buku teks, baru dia dapat menjamin dapat markah penuh, barulah sukses SPM. Jadi soalannya, apakah maksud korban? Siapa nak jawab? Cepat. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Cepat. Buka Siapa mic. nak jawab? Okey, Is. Silakan. Korban ialah menyembelih binatang ternakan Al-An'am pada 10 Zulhijjah hingga hari Tasyrik, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita cek, rasa macam betul. Menyembelih binatang ternakan Al-An'am pada 10 Zulhijjah hingga akhir. Is kena letak akhir, kena sama dengan buku teks, baru menjamin markah penuh. Jadi Ustazah, kalau dia letak hari Tasyrik je tadi, dia tengoklah kalau macam ustazah tu kejam macam ustazah ni, mungkin tak dapat markah. Jadi lembu hati sikit boleh lah. kan. Jadi sebab apa? Dia terhad ya. Murid-murid semua dia respon terhad. Jadi kena, kalau boleh tu sebaiknya ikut buku teks ya. Okey, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Very good. Is ya. Tahniah ustazah ucapkan, so dapat 2 markah. So kita pergi subtopik yang kedua, hukum korban. Senang je hukum korban ni, hafal je lah. Dia ada 2 jenis. Yang pertama, hukum asalnya murid-murid semua sunat muakkad. Sunat muakkad ni dia macam ni, dia wajib, sunat muakkad, sunat. Sunat muakkad ni di antara sunat dengan wajib. Dia sunat yang dituntut. Pahalanya banyak sikit lah daripada sunat biasa ya. Tapi hukum berkorban ni dia jadi wajib jika seseorang itu dia bernazar. Bernazar ni dia berjanji dengan Allah, kalau dia hajat dia tercapai, dia janji dia nak berkorban. Contoh dia kata, kalau saya dapat straight A plus SPM, saya nak berkorban. Nanti kalau 4 orang ni dapat straight A plus SPM, jika bernazar berkorban, wajib berkorban. Faham? Ya, mesti. Okey. Okey, jadi untuk hukum ni kalau dalam SPM dimasuk kata 1, jenis soalannya hukum, kata tugasnya apakah atau nyatakan, dan konstruk dia mengingat dan memahami. Teknik untuk jawab soalan hukum, biasanya markah dia, kalau dia tanya apakah hukum, biasa dia akan bagi peruntukan 1 markah saja. Jenis item dia sama juga terhad, tak bolehlah direka-reka ya, mesti sama dengan hukum Islam. Teknik dia, berikan hukum bagi ibadat yang ditanyakan pada soalan, jelaskan hukum secara terperinci jika terdapat lebih daripada 1 hukum. Macam tadi itulah. Macam ni kan. Dikata kalau dia tanya umum, apakah hukum korban? Jadi kalau dia ada 2 dekat buku teks tu, kena jelaskan 2-2. Faham anak murid semua? Faham Najmi? Kena bagi 2 ya. Faham. Kalau tak faham, kena fahamkan juga. Kan, nak sukses ni, kena fahamkan juga ya. Okey, tengok ni soalan dia. Nyatakan hukum melaksanakan ibadah korban. Cepat nak jawab. Siapa nak jawab? Silakan. Okey, Alif. Hukum melaksanakan ibadah korban ialah sunat muakkad dan wajib jika bernazar.
Ini kalau salah ni memang Ustazah kejam lah. Okey, jadi Ustazah nak tambah sikit Syafiqah dalam membuat soalan murid-murid semua dalam peperiksaan, sebab dia subjektif tau Syafiqah SPM kertas 1 ni. Jadi biasakan tulis penyata jawapannya. Biasakan tulis penyata jawapan, barulah tulis poin jawapan pertama, poin jawapan yang kedua, ya, supaya ustaz-ustazah yang tanda kertas tu kan dia macam fahamlah jawapan murid tu kan. Kalau tiba-tiba karangan tu kan dia macam macam gitulah kan. Jadi kita tak naklah ada peristiwa-peristiwa yang mengelirukan seperti itu ya. Jadi ini adalah cara penulisan jawapan yang paling tepatlah ya, untuk murid-murid semua buat dalam menjawab soalan peperiksaan SPM ya. Jadi hukum ni dia mesti dihafal. Okey, untuk binatang ternakan am yang disyariatkan korban, ini ada 5 jenis binatang dan ustazah dah buatkan. Oleh sebab korban ni dia banyak hafal, dia ustazah buatkan akronim ya. Bau lembing biri. Tolong hafal, tolong. Tolong beb ya. Bau lembing biri. Unta, kerbau, lembu, kambing, biri-biri. Kalau tak hafal juga tak tahulah Pak ya. Okey. So jadi untuk binatang ternakan ni dia kertas 1 jenis soalan senarai isi, kata tugasnya apakah, nyata kata senaraikan, konsult je mengingat dan memahami. Teknik dia, satu isi tu biasa dia akan peruntukkan 1 markas. Dia punya jenis item subjektif respon terhad. Teknik dia, apa yang ditanya tu bagilah jawapannya. Dan isi tu kalau untuk senarai murid semua, biasakan bagi isi yang ada ikut buku teks. Sebab kadang-kadang dia ada tahu beberapa mazhab lah kita katakan dalam Islam ni, janganlah ikut yang lain tu. Semua ikut buku teks je untuk SPM ni ya. Senang. Dia dah bagi, kita ikut je ya. Okey, jadi soalannya, bau lembing biri. Senaraikan 2 binatang ternakan yang disyariatkan korban. Siapa nak jawab? Cepat. Siapa nak jawab? Nak bagi 5 pun boleh. Jufri, 5 cepat. Silakan. Senaraikan. So antara binatang ternakan ialah unta, kerbau, lembu, kambing dan biri-biri. Ya, gitu kan. Daripada 2 memang boleh dapat 5 markah ya, tapi taklah kalau dia bagi 2 je lah dapat ya. Okey, tapi senang kan. Kalau dah dapat akronim macam tu, take note dan simpan akronim-akronim yang ustaz-ustazah awak sediakan kerana amat membantu untuk menjawab soalan-soalan yang berbentuk fakta ya. Terutama untuk bidang fikah korban ni, dia memang soalannya berbentuk fakta yang banyak. Jadi itu dia penjelasan daripada ustazah mengenai dengan tajuk kita pada hari ini, korban. Ada maksud, hukum dan juga kita kenal binatang korban. Ustazah tadi apa? Bau lembing biri. Pandai Syafiqah, boleh A+ Pendidikan Islam. Amin. Okey, baik. Jadi murid-murid, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam slot Sukses SPM 2022. Hari ini bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah, dengan saya si Ustazah Siti Rahmah Syahbudin. Dan hari ini mengenai mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 bidang fikah korban. Jadi Ustazah, kita nak tahu juga berkenaan dengan syarat sah dan juga perkara sunat korban. Mari kita kaji dan hafal. Dia mesti hafal ya Syafiqah. Okey, laju ni syarat sah korban. Syarat sah korban ada 4 murid-murid semua. Ustazah dah ringkaskan. Jadi niat lepas solat hari raya, cukup umur, bebas penyakit. Jadi kalau nak mudah hafal je keyword-keyword utama ni murid-murid semua. Jufri, Alif, Is, Najmi, 4 ni yang paling utama nak hafal. Niat lepas solat hari raya, cukup umur, bebas penyakit. Tapi nanti jawab dalam peperiksaan kena guna ayat penuh ya. Niat tu apa? Berniat korban ketika binatang disembelih. Masa nak sembelih lembu ke kambing ke unta tu, niat nak sembelih tu dengan niat berkorban. Bukan niat nak makan binatang tu je. Bukan niat nak buat stick. Bukan Okey. Yang kedua, lepas solat hari raya tu ialah masa pelaksanaan. Bila binatang tu disembelih adalah mesti selepas solat hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah, bukan lepas solat subuh. Ya, bukan lepas solat zuhur, bukan lepas solat raya puasa, mesti lepas solat hari raya haji.
ya. Sehingga terbenam matahari hari tasyrik tadi 13 Zulhijjah ya. Kemudian cukup umur adalah binatang sembelihan tu cukup umur. Jadi dia untuk cukup umur ni murid-murid semua dia adalah dia punya ikut binatang. Macam kalau unta mesti 5 tahun ke atas, kalau lembu, kambing, kerbau dia 2 tahun. Kalau kambing biri-biri tu dia mesti setahun setengah, atau kambing biri-biri tu dia dah bertukar gigi. Ya, dia kena ada macam tu ya. Kemudian bebas penyakit tu binatang sembelihan tadi yang bau lembing biri tu dia mestilah bebas daripada sebarang penyakit. Dia tak boleh tempang, dia tak boleh ada penyakit dan sebagainya ya. Okey. Jadi untuk syarat sah korban ni dia masuk dalam kertas 1. Jenis soalannya mesti ada syarat sah. Ini paling best. Syarat sah korban ni dia akan ada 2 jenis soalan ya murid-murid semua. Dia boleh jadi syarat sah, soalan syarat sah dia tanya umum, senaraikan 2 syarat sah gitu. Dan dia boleh masuk soalan hukum dan alasan. Ceng ya. Di soalan ni memang menakutkanlah menyeramkan ya pelajar ya. Kata tugas untuk syarat sah ni biasa dia akan tanya jelaskan, dan manakala untuk hukum dan alasan ni biasa dia kata nyatakan. Dia nampak dia nyatakan, sebenarnya susah dia punya jawapan. dia sebab dia kemahiran dia mengaplikasi dan menganalisis. Maksudnya anak-anak murid semua kena faham betul-betul syarat sah korban tu secara keseluruhan ya murid-murid semua. Jadi teknik untuk menjawab syarat sah, biasanya markah dia 1 isi jawapan 1 markah, jenis item dia subjektif respon terhad. Ini tak susah sebab just perlu hafal, boleh jawab. Teknik dia berikan syarat sah bagi sesuatu proses ibadah itu dilaksanakan. Yang penting tulis dalam ayat yang lengkap, mengandungi sekurang-kurangnya 4 patah perkataan. Ingat ya murid-murid semua, yang maksudnya ayat lengkap tu, awak punya jawapan tu paling kurang perkataan dia murid-murid 4 patah. 3 patah perkataan markah awak tek. Ingat tu. Ya, jadi jangan buat pasal. Ya, okey. Jadi kita tengok contoh. Jelaskan 2 syarat sah ibadah korban. Ustazah nak tanya Najmi lah. Najmi, cuba jawab ni. 2 syarat sah ibadah korban. Nak tengok jawapan awak cukup tak 4 patah perkataan? Silakan Najmi. 2 syarat sah ibadah korban ialah binatang sembelihan bebas daripada penyakit dan kecacatan, dan berniat korban ketika menyembelih binatang. Rasa memang cukup kan Syafiqah kan? Cukup Ustazah. Macam tak terkira dah tu. Jadi boleh dapat 1 markah, dapat 1 markah. Kenapa kena 4 patah perkataan? Kerana dia guna kata tugas jelaskan. Jelas murid-murid semua? Jelas ya? Okey. Untuk jenis soalan hukum dan alasan untuk syarat sah ni, ingat hukum dan alasan ni markah dia ada special sikit ya. Hukum betul, alasan betul, confirm lah 2 markah. Kan? Hukum betul, alasan salah, 1 markah je lah sebab hukum dia betul. Tapi kalau hukum salah, alasan dia betul, minta maaf kosong. Jadi sebab alasan tu betul-betul kebetulan je tu ya, dia hukum dia mesti betul ya. Okey, so jenis item dia terhad mesti betul, mesti dia tak boleh direka-reka. Teknik dia untuk ujian hukum dan alasan ni, jawab dia boleh dalam bentuk point tek tadi ataupun boleh dalam bentuk jadual supaya kemas. Kenal pasti permasalahan situasi diberikan. Jadi kalau untuk jawab soalan syarat sah ni, anak-anak murid semua kena cari syarat sah dalam situasi tu. Biasa dia akan bagi situasi tau Syafiqah dekat soalan tu. Jadi kena cari mana satu dia punya syarat sah. Kalau macam tadi tu dia ada 4 tu lah. Dia ingat ke, dia tanya pasal masa ke, dia tanya pasal cukup umur ke, dia tanya pasal bebas penyakit tu. Kena carilah ya. Kemudian nyatakan hukum 2. Hukum 2 ni maksudnya jawapan dia sama. Kalau dia tanya pasal syarat sah, jawapannya mesti sama ada sah atau tak sah. Dia pasti dia berganding bahu kat situ ya. Kemudian jelaskan alasan sebab yang menjadikan hukum tersebut berlaku ya. Jadi tip untuk jawab soalan hukum dan alasan untuk syarat sah ni, baca situasi dengan teliti. Jangan stres. Baca je panjang-panjang stres. Jangan. Sebenarnya soalan panjang ni bagus sebab banyak petunjuk kat situ. Ya, jadi jangan stres ya, sebab itu adalah sinar matahari untuk awak semua ya. Okey, jadi cari syarat sah. Apa syarat sah tu? Tadilah sifat orang ke, sifat tempat ke, sifat masa. Ya, dan lain-lain sifatlah keadaan. Dia ada cerita dalam situasi tersebut, dan jika ada, jawapan dia mestilah jenis hukum 2 tadi, iaitu sah atau tidak sah. Dan jawapan bagi alasan pula ada terdapat pada situasi yang diberikan. Contoh soalan dia. Ahmad menyembelih seekor lembu selepas solat subuh 10 Zulhijjah untuk menyempurnakan ibadah korbannya. Apakah jawapannya? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Cepat. Saya silakan. Is. Nak tengok ni Mufti. Fat.
tidak sah hal ini kerana ibadah korban mesti dilaksanakan selepas solat Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah. Pandai. Betul. Nasib baik betul jawapan dia. Okey, hukum. Tidak sah sebab tadi dia punya syarat satu yang mana? Kan? Solat subuh ni. Ya, jadi itulah skill ya, untuk jawab soalan hukum dan alasan. Okey. Syafiqah faham kan? Faham saya. Alhamdulillah. Okey, kita pergi pula perkara sunat korban. Perkara sunat korban pun Ustazah dah highlight lah dia punya keyword dia sini, anak-anak murid semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Lupa pula Ustazah bilangan dia 5 ya. Okey. Yang pertama, tidak bercukur sendiri. Sunat sembelihan, basmalah dan selawat, berdoa. Dia ada 5 benda perkara sunat korban. Keyword dia ada 5. Tidak bercukur tu apa? Orang yang nak buat ibadah korban ni, dia sunat tidak bercukur jambang ke bulu, apa bulu lah dekat dia punya rambut ke kan, dekat tubuh badan dia, dan dia tidak potong kuku pada start 1 Zulhijjah ya, sampai selesai berkorban. Kalau ada korban 10 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah lah. Kalau berkorban 11 lah. Kalau 12 macam itulah seterusnya ya. Okey, itu sunat. Bukannya kan pengotor, tak bukan. Dia tengah beribadah tu. Jadi kita tak boleh kata macam tu ya. Kedua, perkara sunat yang kedua, melakukan sendiri tu, melakukan penyembelihan korban dengan sendiri. Ini khusus untuk lelaki lah. Kalau macam kita tu Syafiqah mungkin taklah ya. Kan tak berani mak kan. Ya. Sunat sembelihan tu maksudnya dalam melaksanakan ibadah korban tu, kalau kita melakukan sunat sembelihan, itu pun dah jadi dapat pahala sunat korban juga. Apa contoh sunat sembelihan? Kita pakai pisau yang paling tajam. Kita menyembelih di siang hari, bukan petang-petang. Ya, itu adalah contoh-contoh sunat sembelihan ya. Kemudian membaca basmalah, iaitu bismillah Allahu akbar, dan berselawat Allahumma salli ala Muhammad ketika menyembelih, ketika nak start potong leher binatang korban tadi, dan berdoa semasa hendak menyembelih ya. Ini adalah senarai perkara sunat korban. Jadi untuk perkara sunat korban ni, murid-murid semua, dia masuk dalam kertas 1. Jenis soalannya sama juga lebih kurang macam syarat sah korban tadi. Dia ada 2 jenis, iaitu dia boleh ditanya secara umum perkara sunat korban, dia boleh juga ditanya untuk soalan hukum dan alasan ya. Kata tugas yang akan digunakan untuk perkara sunat ni, dia akan guna kata tugas jelaskan. Untuk hukum dan alasan dia guna kata tugas nyatakan. Konstruk untuk perkara sunat, mengingat dan memahami, okey dah cukup. Untuk hukum dan alasan ni dia mengaplikasi dan menganalisis ya, sebab dia kena faham overall ya. Okey, untuk teknik menjawab perkara sunat macam biasa, yang penting hafal dan bagilah ikut apa soalan tu kehendaki. Guna akronim yang Ustazah bagi tadi, keyword-keyword yang Ustazah bagi tadi untuk mudah anak murid semua menghafal. Tapi ingat, mesti tulis dalam ayat yang lengkap. Janganlah bagi keyword tu je. Tu patah perkataan tu ya, markah dia nanti mesti akan efek ya. Jadi jangan bagi keyword, mesti ayat yang lengkap mengandungi sekurang-kurangnya 4 patah perkataan ya. Jadi contoh jawapan dia macam inilah: tidak bersyukur dan memotong kukunya pada permulaan bulan Zulhijjah sehingga selesai berkorban, melakukan penyembelihan korban dengan sendiri. Jadi itu untuk yang perkara sunat umum. Kalau hukum dan alasan sama juga pemarkahan dia macam tadi, jenis item dia respon terhad. Kalau yang tadi untuk syarat sah, anak-anak murid kena cari syarat sah. Jadi kalau anak-anak murid jumpa soalan hukum dan alasan ni, perkara pertama cari dulu syarat sah, cari dulu masalah, baca situasi tu kan. Cari dulu syarat sah. Ada tak syarat-syarat sah dalam situasi yang diberikan tu? Kalau tak jumpa, barulah cari perkara wajib ke, perkara sunat ke, perkara makruh ke, perkara haram ke. Kalau tu jumpa, kalau dia kata pasal kalau dia kata menyembelih dengan sendiri, perkara sunat kan, mestilah jawapannya sunat. Itu confirm lah tu ya. Jadi dia masuk dalam hukum 5. Hukum 5 tu sama ada wajib atau sunat atau harus atau makruh atau haram, dan jelas alasan dia sama juga ada dalam situasi yang diberikan ya. Jadi sama juga dia punya tips seperti yang tadi. Contoh untuk soalan perkara sunat ni, Ali tidak mencukur janggut dan kumisnya bermula 1 Zulhijjah sehingga setelah selesai menyembelih seekor lembu pada 12 Zulhijjah. Jadi jawapan contoh dia adalah hukumnya sunat. Alasan dia tidak bercukur termasuk dalam perkara sunat korban sehingga selesai ibadah korban dilaksanakan. Ini adalah cara anak-anak murid menulis jawapan untuk
alasan. Itu dia daripada Ustazah, penjelasan yang cukup mantap Ustazah kan. Kita nak cakap InsyaAllah, tentang mudah-mudahan syarat fahamlah sah mereka dan ya, juga Syafiqah. perkara sunat korban. Mudah-mudahan faham dan kita boleh skor A dah untuk subjek apa? Amin. Pendidikan Islam, Amin. bidang fikah dan korban. Jadi murid-murid, Ustazah, kita nak berehat seketika. Kita Boleh. kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran pendidikan Islam mengenai bidang fikah korban. Jadi Ustazah, banyak sebenarnya saya dah belajar ni. Syarat solat, sunat, perkara sunat dan sebagainya. Tapi Ustazah, untuk segmen kali ini, pembahagian daging dan hikmah korban itu sendiri. Dipersilakan. Betul. Kita dah sembelih-sembelih tadi. Kita nak bagi pula daging ya, Syafiqah. Okey. Jadi daging korban ni murid-murid semua, dia bukan main suka-suka hati je ya. Dia ada pembahagian daging korban ni ya. Jadi senang nampak ni kan. Sangat jelas. Ustazah dah tulis besar-besar dah ni kan. Kalau tak nampak juga, sila pakai spek ya. Okey. 1/3, 1/3, 1/3. Jadi maksudnya daging tu nanti mesti dibagikan kepada 3 bahagian. 1/3 tu disedekahkan kepada fakir miskin. Kita boleh katakan wajiblah ya, wajiblah disedekahkan kepada fakir miskin ya. Bahagian-bahagian ini. Yang pertama ni, 1/3 ni wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Yang 1/3 lagi boleh dimakan. Boleh. Dia tak wajib, tapi boleh dimakan oleh pihak yang berkorban. Contoh macam Syafiqah nak berkorban, 1/3 daging tu Syafiqah boleh makan Boleh sendiri. makan. Nak buat sate, nak masak apa, Sup. boleh, tak ada masalah ya. Dan anggota keluarga, maksudnya bukanlah Syafiqah je nak habiskan 1/3 tu. Banyak kan? tu, Banyak tu kan, gemuk nanti kan. Jadi bolehlah anggota keluarga kan. Tapi yang 1/3 ni, kalau Syafiqah tak makan daging, kan cantik badan tu, kurus kan, tak makan daging lah tu kan. Kan nak sedekah kepada fakir miskin, boleh. Tak ada masalah kan. Yang 1/3 ni dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang kaya dan jiran. Maksudnya kadang-kadang 1/3 ni ada orang salah faham tau Syafiqah. Dia kata mesti bagi kalau orang kaya tak boleh ke dapat korban ni? Boleh daging korban ni. Maksudnya siapa-siapa je, jiran tetangga ke, boleh, kita boleh bagi ya, untuk 1/3 ni. Tapi sebab apa kita dah bagi dah 1/3 yang wajib tadi kepada fakir miskin ya. Jadi faham ya Syafiqah pembahagian daging korban ni. Kita masuk pula SPM. Ni sukses kan? Okey. Jadi untuk pembagian daging korban ni, murid-murid semua, dia akan masuk dalam kata satu jugalah. Ya, jenis soalannya senarai isi. Jadi senarai isi ni, dia mestilah soalan fakta dan mestilah dihafal. Ya, kata tugas untuk soalan pembagian daging korban ni, nyatakan atau senaraikan, dan kemahiran konstruk yang perlu murid-murid semua gunakan untuk menjawab soalan pembagian daging korban ni mesti ingat dan faham. Kalau faham di pembahagian dia ni, daging tu kena bahagi kepada 3 bahagian, memang sangat senang nak hafal. Sangat senang nak hafal. Jadi memang kena guna kemahiran yang Allah bagi ni ya. Jadi jangan sia-siakan. Dia kena hafal supaya anak-anak murid semua senang nak jawab soalan ni, kerana nampak je macam ni. Kenapa Ustazah cakap ni? Sebab banyak juga yang salah. Itu macam nak cekik ni. Jangan salah ya, jangan salah. Okey. Okey. Jadi teknik menjawab soalan senarai isi pembagian daging ni, 1 isi jawapan 1 markah. Biasanya dia akan tanya, memang dia kena bagi 3 jawapan lah ya. Jenis item dia, subjek respon terhad, ingat tu terhad. Jawapannya kena samalah macam apa yang Ustazah tulis tadi. Sebab itu berdasarkan buku teks. Berikan senarai isi berdasarkan kehendak soalan dan sebaiknya gunakan ayat buku teks ya. Okey, senaraikan pembahagian daging korban 3 markah. Jadi, murid-murid semua, walaupun dia tak letak kat sini 3. Ada tak nampak perkataan 3? Tak ada. Ada ke? Ada ke nampak? Tak ada kan? Okay. Tapi sebab dia 3 markah, maksudnya dia kena bagi berapa jawapan? 3. Berapa jawapan? 3. Pandai. Okey, jadi siapa nak bagi jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Ada nak bagi? Korang tak nak bagi? Silakan. Mungkin Jufri Ustazah. Sorry. Najmi. Silakan Najmi. Okey. Jadi pembagian daging korban ialah
1/3 dimakan oleh pihak yang berkorban dan ahli keluarga pihak tersebut. Dia dulu. 1/3 pula Ingat dia dulu. Boleh, terus. Kemudian 1/3 disedekahkan kepada fakir dan miskin. Okey. Dan lagi 1/3 pula dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang kaya ataupun jiran. Okey, very good. Ya, jadi memang kalau boleh gunalah ayat buku teks tu. Jadi jangan jangan cuba-cuba guna ayat yang lain, takut nanti jawapan awak mengelirukan. Ya, jadi kalau boleh memang guna ayat buku teks, barulah dapat markah yang kalau ustazah baca tu dia senang nak bagi markah, ya. Okey. Kemudian untuk pembagian daging korban ni dia ada juga berkaitan dengan hukum. Agihan daging korban tu. Yang pertama, untuk orang yang berkorban nazar tadi. Syafiqah ingat tak tadi siapa yang bernazar berkorban tu dia wajib buat korban. Kan? Dia wajib buat korban satu. Lepas tu, lepas orang yang wajib berkorban ni dia dah berkorban dah ni. Dia berkorban. Kalau orang yang berkorban dia tak bernazar tapi dia berkorban, daging dia tu dia boleh 1/3 tu. Tapi kalau untuk orang yang bernazar ni dia berkorban, daging dia tu dia tak boleh ambil langsung. Dia wajib 1 ekor lembu ke, 1 ekor kambing ke, 1 ekor kerbau ke, dia kena bagi semua. Satu-satu ekor tu kepada fakir dan miskin. Itu ingat. Ya, ingat orang yang berkorban biasa, maksudnya yang sunat muakkad, dengan orang yang wajib bernazar tadi, dia bernazar dia nak berkorban, so dia wajib berkorban dah satu. Hukum dia wajib berkorban dah. Kemudian lepas dia dah berkorban tu, dia tak boleh pula makan dia punya daging korban tu. Dia jadi jangan cuba-cubalah. Jangan cuba-cuba, ya. Kalau dia nak makan juga dia kenalah masuk korban yang sunat muakkad. Ya. Okey. Kemudian okey, ni habis kat sini. Faham, ya? Faham, Syafiqah? Faham. Okey, very good. Okey, kemudian ini pula yang korban umum je. Semua orang yang berkorban. Korban sunat muakkad ke, korban yang nazar tu ke, yang wajib tu, kan? Orang yang berkorban ni haram. Haram tu maksudnya tak boleh lah. Kalau dia buat dosa, ya. Haram menjual daging korban. Dia buat bisnes pula dah. Bisnes lah. Tak faham lah. Kan? Tak boleh. Kan? Dah buat 1/3 kan. Dia simpan kat peti ais, tak masak-masak. Jual lah. Tak boleh. Baik sedekah. Jangan, tak boleh jual. Jadi bukan daging je tak boleh jual ni. Murid-murid semua. Yang tak boleh tu termasuklah kulit. Kulit lembu, kulit kambing, kulit biri-biri tu kan. Kalau buat baju kulit baju sejuk. Baju sejuk kan, baju sejuk tu kan. Masyuk kan. Tak boleh ya. Lemak yang tak tahulah siapa nak beli ni. Lemak tak boleh jual. Susu. Susu dia tak boleh jual. Susu tu maksudnya macam contoh kan, kita dah beli lembu. Saya beli ni sebab saya nak korbankan dia. Boleh pula perah dulu susu dia jual. Tak boleh juga. Tak boleh. So, kita dah niat. Dah niat nak korbankan dia. Tak boleh tak boleh. Kaki dia ke, tulang ke, tak boleh lah. Lepas dia dah meninggal dunia ke, sebelum ke, sebab masa kita dah beli tu memang kita dah niat untuk ini korban. binatang korban. Tak boleh, ya. Haram. Haram, tak boleh. Kepala dan bulu. Bulu yang jatuh-jatuh tu pun kumpul-kumpul jual pun tak boleh. Ingat nak cakap ni betapa haramnya, ya. Tak boleh, ya. Tak boleh, haram, ya. Okey, haram, tak boleh. Okey. Itu dah faham, ya. Jadi sekarang kita pergi soalan ni pula. Jadi soalan agihan daging korban ni, kertas satu jenis soalannya hukum dan alasan. Jadi biasanya ini dia akan masuk hukum dan alasan lah. Ya, kata tugas dia nyatakan, konstruk dia, mengaplikasi dan menganalisis. Okey. Teknik hukum dan alasan sama juga macam tadi. Hukum betul alasan betul 2 markah. Hukum betul alasan salah 1 markah. Hukum salah alasan betul 0 markah. Jenis item untuk hukum dan alasan subjektif respons terhad. Boleh jawab dalam bentuk poin atau jadual. Kenal pasti permasalahan situasi diberikan. Yang ini adalah perbuatan. Ya, kalau yang tadi yang pertersyarat sah tu, kita kena cari syarat. Kalau yang perkara sunat, kita kena cari perkara tu dimasuk dalam perbuatan, perkara sunat ke, perkara hak wajib ke, perkara haram, kan. Ada dalam buku teks semua tu. Yang ini pula perbuatan dia tu.
Kan perbuatan dia menjual ke, perbuatan dia mengambil, dia bernazar dan dia mengambil daging korban kan. Jadi perbuatan dia. Dan kalau dia ada soalan pasal agihan daging korban tadi, jawapan dia mesti yang jenis hukum 5 tadi ya. Dan jelas alasan dia ada dalam situasi yang diberikan. Tak maaf salah tekan. Okey. Baik. Okey, ini Ustazah dah bagi tadi tips. Okey, ini contoh soalan berkaitan agihan daging korban. Encik Zairul mengambil 1/3 bahagian daripada daging korban nazarnya kerana dia telah sembuh daripada penyakit barah. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Cepat. Okey, Is. Okey, silakan. Jawapannya haram kerana semua daging korban nazar wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Pandai, Is. Sama tak jawapan Ustazah? Sama. Okey. Saya lupa. Okey. Betul. Haram kan? Kenapa haram tadi? Kerana daging korban nazar wajib disedekahkan semuanya. Kan? Bau-bau pun tak boleh ambil. Bau boleh lah ya. Okey. Okey, soalan yang jenis kedua. Lukman menjual kulit lembu korbannya untuk dijadikan rebana. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Okey. Hukumnya haram kerana orang yang berkorban haram menjual daging korban termasuk kulit, lemak, susu, kaki, kepala dan bulu binatang korban. Okey, jadi jelas saya dia punya alasan pun sama dengan ayat buku teks. Kalau macam tu memang dah confirm dah dapat markah penuh ya Syafiqah. Tapi kalau dia bagi je kulit tu boleh tak? Agak-agak. Siapa boleh jawab tu? Luqman memberi. Ini soalan baru ni. Tak ada dekat soalan. Memberi kulit lembu korbannya untuk dijadikan rebana. Memberi. Siapa boleh jawab? Boleh. Boleh ke tak boleh? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Jufri. Silakan Jufri. Ada? Memberi. Boleh ke? Kalau salah tak ada masalah. Apa tu? Jawapannya? Haram ke harus? Saya rasa haram sebab memang tak boleh bagi. Okey. Jawapannya kurang tepat. Astaghfirullahalazim. Harus. Jawapannya harus. Kerana yang tak boleh tu jual. Yang haram tu perbuatan jual. Kalau beri, boleh. Kalau sebab apa kita kiaskan dengan sedekah tadi. Yalah, sedekah kan? Sedekah boleh. Kan? Beri boleh, ya. Sebab buat apa dia nak simpan kulit lembu tu? Bagi je lah. Kau orang kan. Buat apa kan? Ya, okey. Betul. Okey. Kemudian hikmah korban. Hikmah ni adalah kebaikan yang kita perolehi kalau kita buat korban tu. Kebaikan apa lain yang kita perolehi. Yang pertama, mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rasa kita berkorban lah kan. Kita berkorban ni kita spend tenaga, spend duit kan, untuk menunjukkan kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala ya. Menghayati semangat pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS supaya semangat tersebut menaikkan semangat jihad. Dan sebab Nabi Ibrahim, kita ni nasib baiklah disuruh sembelih korban lembu kan. Nabi Ibrahim lagilah anak. Nasib baik tak jadi ya. Okey, mengeratkan persaudaraan antara umat Islam kerana solat sunat Idul Adha menghimpunkan seluruh umat Islam, tanda bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat supaya rezeki yang diperoleh sentiasa diberkati. Daripada kita belanja beli benda-benda yang kurang berfaedah, baik kita spend untuk ibadat kepada Allah SWT. Jadi untuk hikmah ni dimasuk kata satu, jenis soalannya hikmah. Kata tugasnya terangkan, konstruk dia mengaplikasi dan menganalisis ya. Jadi untuk teknik macam soalan hikmah, maksud hikmah ni kebaikan diperoleh kesan daripada melakukan satu perkara. Untuk soalan hikmah biasanya satu isi dua markah. Dua markah ni satu markah isi dan satu markah lagi adalah markah huraian. Dan jenis item untuk hikmah ialah respons terbuka. Maksudnya jawapan dia tidak mesti ikut buku teks, boleh dapat daripada sumber jawapan yang lain dan mesti dijawab dalam bentuk point, tulis dalam bentuk ayat positif sahaja. Jangan letak benda-benda negatif yang tak baik. Mesti kalau hikmah mesti benda-benda baik je ya. Dan gunakan perkataan yang berimbuhan men.
barulah nampak hikmah, dan mulakan huraian dengan salah satu aksu. A tu agar, K tu kerana, S tu supaya, U tu untuk. So, tip untuk jawab soalan hikmah, berikan kebaikan yang khusus dengan kehendak soalan tersebut. Kalau korban, apa yang berkaitan dengan korban saja, jangan berkaitan dengan umum. Masukkan kata kunci soalan pada ayat jawapan dan boleh mulakan jawapan dengan dapat apa. Barulah dapat bagi jawapan yang tepat. Ya. Contoh soalan. Terangkan 2 hikmah disyariatkan ibadah korban. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Jufri. Okey, silakan. Dia nak tebus balik kesalahan dia. 2 hikmah disyariatkan ibadah korban ialah mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Very good. Selain itu, ibadah korban juga dapat mengeratkan persaudaraan antara umat Islam kerana solat sunat Aidil Adha menyumpulkan seluruh umat Islam. Okey, terima kasih Jufri. Ustazah nak highlight, tengok ya, dia guna men. Ya, perkataan yang berimbuhan man. Kemudian dia kebaikan dia khusus. Tadi ibadah korban mendekatkan diri. Dia guna isi yang mendekatkan diri, kemudian Aidil Adha. Ini adalah cara untuk murid-murid semua jawab soalan hikmah satu ibadat tu, dia mesti bagi kata kunci yang khusus kepada ibadat yang ditanya pada soalan. Itu dia penjelasan daripada Ustazah mengenai dengan pembahagian daging dan hikmah korban. Itu dia cara teknik nak jawab soalan yang berkaitan dengan pembahagian korban dan juga hikmah korban. Jadi Ustazah, murid-murid saya yakin banyak lagi kita nak belajar. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama sekali lagi dalam Sukses SPM 2022. Hari ini kita belajar tentang pendidikan Islam, mata pelajaran pendidikan Islam untuk topik bidang fikah korban. Jadi Ustazah, tadi kita dah belajar juga tentang daging dan sebagainya. Untuk kali ini mungkin apa yang Ustazah nak kongsikan? Dipersilakan. Okey, untuk segmen yang keempat ni, Syafiqah, sebab dalam SPM ni, kertas 1, dia 20 markah tu dia ada soalan beraras tinggi, iaitu dia memerlukan kemahiran menilai. Jadi kita panggil kemahiran berfikir aras tinggi lah, kebat. Jadi untuk segmen keempat ni, Ustazah nak kongsikan dengan anak-anak murid di luar sana dan di Google Meet ciri-ciri soalan kebat. Jadi memanglah tajuk bidang fikah korban ni tidak akan terlepaslah daripada soalan kebat ini, ya. Jadi untuk soalan kebat ni, anak-anak murid semua, sebelum anak murid semua menjawab soalan kebat, kena kenal dulu soalan kebat tu yang mana. Jangan main kebat je semua, ya. Kena tahu lah, ya. Okey, jadi ciri soalan kebat ni ada 3. Yang pertama sekali, soalan kebat tu dia ada stimulus soalan. Stimulus tu bahan rangsangan. Sebelum dia bagi soalan yang sebenar, dia ada bagi bahan rangsangan soalan. Tapi jangan sangka stimulus soalan tu perhiasan. Tidak, dia bukan perhiasan. Dia mempengaruhi markah. Stimulus tu dia ada keyword dekat stimulus tu. Jadi mesti pay attention pada stimulus tu, ya. Jadi stimulus tu dia boleh berbentuk gambar ke, jadual ke, kata-kata hikmah atau petikan akhbar mahupun ayat Al-Quran ataupun hadis, ya. Jadi ingat, dia ada keyword pada stimulus tu. Jadi anak murid semua kena take note, ya. Jangan sangka dia perhiasan. Dia bukan perhiasan, ya. Okey, kemudian ciri yang kedua, soalan kebat dia tidak akan minta bilangan jawapan. Setakat ni lah. Setakat ni dia tak akan minta bilangan jawapan untuk subjek pendidikan Islam, ya. Dia maksud bilangan jawapan tu dekat soalan tu, dia kalau dia kata kemukakan 2 hujah, bukan kebat lah tu. Setakat ni lah, ya, murid-murid semua, kalau dia letak bilangan jawapan tu bukan kebat. Jadi kalau dia tak letak tu, kebat lah tu. Kebat lah tu, ya. Risaulah. Maksud bilangan tu 2 dan ke atas lah, 2 ke 3 ke 5 kan. Lepas tu markah dia 4. So macam mana nak dapat 4 markah ni? Ceng. Macam ni cara dia. Jadi teknik menjawab soalan kebat, 4 markah kan dia. Dia minta 1 isi jawapan, dia peruntukkan 4 markah. Jadi 4 markah tu, apa dia 4 markah tu? 1 markah yang pertama, markah isi. 1 markah yang kedua, markah huraian. 1 markah yang ketiga, markah huraian lengkap.
Satu markah yang keempat ialah markah kesimpulan. Senang je Ustazah. Yelah Ustazah cakap senang lah. Macam kami nak buat ni Ustazah. Macam mana Ustazah? Macam mana? Kan? Jadi sabar dulu, sabar. Ya. Jadi untuk kebat ni, dia subjektif respons terbuka. Yes, baik terbuka ya. Bukannya terhad. Ya, terbuka maksudnya anak-anak murid semua boleh tak semestinya guna buku teks dapat jawapan dia, boleh guna sumber-sumber yang lain. Ya, pengalaman hidup ya, daripada bahan-bahan bacaan, daripada ceramah-ceramah dekat YouTube ke Facebook ke, daripada pengalaman kawan, boleh ya, boleh semua dapatkan jawapan ya. Teknik dia mesti jawab dalam bentuk perenggan. Jangan letak sebarang poin dekat jawapan kebat, mempengaruhi markah. Ya, paling kejam kadang-kadang tu boleh dapat kosong. Ya, dia banyak mazhab, kadang-kadang dapat kosong, kadang dapat 1. Jadi paling selamat jangan letak poin. Ya, mesti jawab dalam 4 ayat. Ya, ada yang dapat 3, ada jawab 4. Jadi paling senang 4 lah. Kan dia 4 isi 4 markah kan, Syafiqah. Jadi paling senang 4 ayat. Senampak. 1 isi, 1 markah, 1 ayat. Ya. Jadi ayat 1 ayat isi, ayat 2 ayat huraian, ayat 3 ayat huraian lengkap, ayat 4 ayat kesimpulan. Nampak macam senang kan? Macam mana ni? Ustazah ajar, jangan risau. Saja macam mana nak jawab ya. Okey. Jadi kan, penat ni Syafiqah bertukar semalam buat kotak rangka kebat ni. Korban. Penat ni Ustazah bertukar, awak tak guna. Ya Allah ya Tuhanku. Membazir. Membazir. Penat Ustazah ya. Okey. Jadi ni korbat yang Ustazah dah guna. Dia ada 4 baris. Jadi untuk buat ayat yang pertama mesti mengandungi penyata jawapan atau dia punya short form PJ dan isi jawapan. Penyata jawapan tu ambil daripada soalan lah. Ya, daripada soalan, kalau dia tanya kemukakan hujah, daripada situlah ya. Dan keyword soalan tadi ambil daripada stimulus. Mesti letak dekat penyata jawapan. Kemudian isi tu bagilah ikut apa yang soalan tu tanya. Kemudian ayat yang kedua, mulakan jawapan dengan ini. Ini ataupun hal ini pun boleh juga. Hal ini demikian, boleh sebenarnya. Tapi Ustazah nak simple ini je lah. Kan tulis hal ini kan panjang pula kan. Benar Ustazah. Okey. Lepas ini tu tambah dengan salah satu daripada aksu. Ini agar, ini kerana, ini supaya atau ini untuk. Kemudian huraikan. Lepas tu noktah. Dengar tu tagline Ustazah ni. Noktah. Kemudian ayat yang ketiga, mulakan jawapan murid-murid dengan salah satu daripada KFC. K tu apa? K tu kesannya. Letak koma ya, supaya senang murid-murid semua buat ayat. F tu apa? Faktornya. C tu contohnya. Jadi sebenarnya mesti 3 ni ke Ustazah? Sebenarnya tak. Dia banyak lagi benda boleh dijadikan huraian lengkap. Tapi Ustazah ni ialah penyayang kan. Ustazah nak bantu kecilkan, mudahkan ya murid-murid semua supaya mudah nak bagi jawapan, tak payah fikir banyak-banyak. Salah satu daripada 3 ni pun dah cukup banyak dah idea yang boleh terhasil ya untuk dapat markah yang mantap untuk soalan kebat ya. Kemudian huraikanlah. Kalau kesan bagilah kesan, kalau faktor bagilah faktor untuk isu berkenaan. Kalau contoh bagilah contoh ya. Kemudian ayat keempat, mulakan jawapan murid-murid semua dengan kesimpulannya kita hendaklah. Mesti guna yang ni. Kesimpulannya kita hendaklah tambah dengan pengajaran isu soalan, tambah dengan salah satu daripada aksu, tambahlah huraian. Ya, guna korban Ustazah ni setiap kali untuk draft jawapan anak-anak murid semua supaya senang nanti lepas dah draft, dah rangka. Ini untuk awal-awal je, fasa awal. Nanti dah mahir dah. Lepas tu bayang-bayang je, lepas tu dah boleh dah jawab dalam bentuk perenggan, dapat markah penuh 4 markah Okey, soalan contoh. Ini hadis lah ni. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kalau tak nak baca atas pun tak apa, ada maksud. Baca maksud. Kan? Amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang paling disukai oleh Allah pada hari Aidil Adha ialah korban. Sesungguhnya binatang yang dikorbankan pasti datang menemui tuannya pada hari kiamat lengkap dengan tanduk, kuku dan bulunya. Dan sesungguhnya darah sembelihan korban itu telah mendapat tempat istimewa di sisi Allah. Sebelum ia jatuh ke tanah, maka galakkanlah dirimu untuk berkorban. Jadi Ustazah dah kata tadi kan, stimulus ni dia bukan perhiasan. Kena cari keywordnya apa. Jadi keywordnya apa kat sini? Keywordnya Ustazah bantulah ya. Ustaz bantu dia punya keyword, galakkan dirimu untuk berkorban. Jadi soalannya, kemukakan hujah anda untuk menyahut seruan hadis di atas. Jadi cara buat penyata jawapannya boleh ulang balik. Jangan kemukakan, jangan tulis lah. Ini jangan tulis.
Terus hujah saya, ni tukar. Hujah saya untuk menyahut seruan hadis di atas ni, tukar pergi keyword. Hujah saya untuk menyahut seruan berkorban. Itu cara buat penyata jawapan kebat. Awak dah dapat dah kunci awak punya isi dengan keyword soalan, boleh dapat markah kat situ. Ya. Langkah 1, baca stimulus dan soalan dengan teliti. Langkah 2, guna korbat untuk merangka jawapan. Langkah 3, cari kata kunci dan masukkan pada penyata jawapan. Macam Ustazah ajar tadi. Kemudian langkah yang keempat, buat ayat isi. Lihat kata tugas soalan. Jadi soalannya pasal kata hujah kan. Kalau kata hujah ni, murid-murid semua, dia boleh jadi 3 jenis jawapan. Boleh pilih salah satu lah. Jadi boleh bagi konsep atau cara atau kesan. Jadi kalau tadi berkorban tu dia umum, dia mesti dia nak konsep. Konsep korban tu apa? Konsep berkorban tu boleh dapat daripada maksud dia. Ya, kalau supaya senang lah. Kalau cara, kadang-kadang tu kalau hujah dia minta cara nak buat. Kalau hujah tu kadang-kadang dia minta kesan kepada isu tu. Jadi kalau soalan tadi tu dia minta konsep. Ya. Okey, jadi langkah yang kelima, buat ayat huraian tu senang je. Ini tambahlah aksu dengan huraian. Buat ayat huraian lengkap. Pilih salah satu KFC, kemudian huraikan dan buat ayat kesimpulan, guna je korban yang Ustazah ajar tadi. Ya, ini contoh dia. Hujah saya untuk menyahut seruan hadis galakan berkorban ialah ibadah, konsep ya, konsep. Ibadah korban dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dah dapat satu markah isi. Ya. Hal ini kerana kita tidak berkira untuk membelanjakan wang ringgit dan tenaga semata-mata untuk beribadat. Dah dapat markah huraian. KFC tadi Ustazah pilih 1, K, kesannya. Kesannya kita dah tak berkira tu, rezeki dapat dimanfaatkan ke arah jalan yang diredai Allah dan menambahkan pahala. Dapat dah markah huraian lengkap. Kemudian tutuplah jawapan kebat anak-anak semua dengan kesimpulannya. Kita hendaklah berazam melaksanakan ibadah korban setiap tahun agar dapat menjadi mukmin yang bertakwa. Jadi kalau guna korban yang Ustazah binakan untuk murid-murid semua, insya-Allah mudah sangat nak jawab soalan kebat dengan mendapat markah penuh dan sukses SPM 2022. Insya-Allah, itu dia penjelasan daripada Ustazah mengenai dengan kita nak belajar teknik jawab soalan untuk korban. Jadi Ustazah, apakah rumusan untuk topik kita pada hari ini Ustazah? Okey, rumusan untuk topik kita pada hari ini, ni ulang dia lah tadi ni. Ustazah harapkan dengan kita dah bercakap selama 1 jam lebih kurang ya Syafiqah ya, dengan anak murid Ustazah daripada Sains Selangor 4 orang ni dapat bekerjasama dengan baik memberikan jawapan-jawapan yang jitu. Kita dapat menyatakan 8 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk bidang fikah korban dengan betul, mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 jenis soalan dan bentuk soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk bidang fikah korban dengan jelas, dan mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk bidang fikah korban ini dengan betul. Itu dia, Masya Allah, penjelasan yang sangat mantap daripada Ustazah kita pada hari ini, Ustazah Siti Rahmah Syahbudin daripada Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur. Terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Untuk murid-murid juga, saya ucapkan terima kasih kerana setia menonton kami hingga ke hujung rancangan. Teruskan belajar, jangan pernah berhenti belajar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.